Now, soalan ini pula nak kita tukar bentuk log kepada bentuk indeks pula. Oh, tadi indeks kepada log, sekarang log tukar kepada indeks pula. Terbaliklah. Tak kisah. Masih ikut pattern dia. Okay, contoh soalan pertama. Now, let's say log AP sama dengan N. Remember, kita mula tadi dengan formula yang tadi. A adalah asas. P is the number. N is the exponent. Kalau log nak tukar kepada indeks, A ini kita kuasakan dengan N. N jadi kuasa. Eksponen. P turunkan. So, P diturunkan. A ini akan naik atas ke sebelah kanan, kuasakan dengan N. Ini cara untuk tukar log kepada indeks. Bentuk log kepada bentuk indeks. So yang penting asas. Asas kita nak bawa ke sebelah kanan, apa jua nombor di sebelah kanan dijadikan sebagai kuasa. Itu cara dia. Okay. We have some questions. Test power 2. So test power 2 menyatakan bahawa convert the following equation from logarithm term to index term. Okay, bentuk log kepada bentuk indeks. Okay, now log 3, 9 equals to 2. So, 3 is the base. P is the number. 2 is the exponent. So, 3 ni kita kuasakan dengan 2. 3 power 2. Bukan 2 power 3. 3 power 2. So, 9 kita turunkan ke bawah. 9 equals to 3 to power of 2. Okay, ini cara dia. So, soalan B. Log 3, 81 equals to 4. So what's the base? Base is 3. This is the number. 81 is the number. 4 is the exponent. So bring the 3 up here, power it with 4. By 4 lah. So 81 turun ke bawah. 81 diturunkan. So 3 kuasa 4. So 81 equals to 3 power 4. Now they never ask you to solve them. Only change the pattern. Ubah bentuk mereka saja. Okay. Now C pula. Contoh. Satu lagi contoh. Log 5, 25 sama dengan 2. So, tukar ke bentuk log kepada bentuk indeks. Asas dia apa sekarang? 5 adalah asas. So, asas kita bawa naik ke sebelah sana. Nombor 25 turunkan ke bawah. Sama dengan 5 kuasa 2. Okey lah, betul lah. 5 kuasa 2, 25 lah. D. Log 4, 1024 equals to 5. Ini bentuk log. Nah, tukar kepada bentuk indeks. Apakah dia punya asas? 4. 4 kuasa berapa? Kuasa 5. So, jawapan sini berapa? 1024. So, 1024 sama dengan 4 kuasa 5. Okey, 4 contoh pertama ni nampak macam mudah. Now, kalau dia kompleks sikit. Ada base bernilaikan negatif. Tak kisah. Positif ke, negatif ke, ikut prosedur. Ini negatif 2 merupakan asas. Asas kita bawa ke atas, kuasakan dengan 6. So, 64 sama dengan negatif 2 kuasa 6. So, when you power 6, you'll get 64 lah. You can check later. So, yang penting ikut bentuk. Ikut dia punya pattern nak buat soalan. Don't memorize numbers. What you must do. That's all. Okay, F. Log 6 bagi 1/36 sama dengan negatif 2 dia kata. So this bentuk log. So how to change bentuk log kepada bentuk indeks? Okay, dia punya asas ialah 6. So 6 kena bawa ke sebelah kanan. Kuasakan dengan negatif 2. So apa jua yang di sebelah kiri 1/36, rewrite it back. Sama dengan 6 to power of negative 2. So, semua contoh ni kalau kita cek, ada di bawah
test power 2 tadi. Ni baru contoh perbincangan dalam kelas. Ada latihan di bawah. Later you can do. More questions are there. Remember. Okay. Any questions so far? Any question? No? Okay. No, sir. Alright, thank you. Now test power 3 pula. Semakin we progress this chapter, this subtopic, kita akan dapati bahawa soalan-soalan semakin susah. So as we progress, I will try to move a bit slow, but you have to follow the pattern. Remember, this chapter, one of the most hated chapter in Form 4. Pelajar Form 5 pun dia tak suka chapter ni, I don't know why. Alright, so you pay attention. Now test power 3. Find the value. Okay, now they want value. Value of M in each of the following equation. So kena ada M, cari nilai M, dia kata. So log 3M sama dengan 2. That's the first question. So where is my M? My M is here. So how to find M? Oh, ini bentuk log. Can I change to bentuk index? Can. If I change to bentuk index, what will happen? Oh, the asas, the base saya adalah 3. 3 ni kena bawa ke sebelah kanan. Bila saya pindah ke sebelah kanan, dia akan kuasa 2. So, tinggal M. M sama dengan 3 kuasa 2. So, 3 kuasa 2, you can find it using calculator. 9. Or 3 power 2 is 9 lah. Kalau you tahu, tak payah guna calculator, terus buat saja. Contoh pertama. Now, second example. Log 3, 3M sama dengan 4. Sekali lagi, kita kena cari nilai M. So, observe dulu. Where is M? Oh, the M is 3M. Within the 3M. 3 ni asas. 3 kecil ini ya, asas. Asas bawa ke sebelah kanan, dia jadi kuasa. 3 kuasa 4. Dan nombor di kanan jadi kuasa eksponen. So, 3M equals to 3 power 4. 3 power 4 boleh cari jawapan. Iaitu 81. Now, kemudian 3 pindah. Sebab dia kata cari nilai M. So, we must move the 3 to the right hand side. Bila pindah 3 ke sebelah kanan, dia jadi bahagi. 81 divided by 3. So, 81 you divide by 3, answer is 27. So, that is the value of M in this question. M equals to 27. Okay. Another example. Ini lebih kompleks ni. Ada 2 sebutan log. Remember, do not feel scared when you come across this kind of question. Ada banyak log. Ini 2 log. Don't worry. Just follow the procedure what you must do. Bila ada bentuk log diberikan, kebiasaannya cuba. Boleh tak saya tukar kepada bentuk indeks? Kalau boleh, buat dulu. So, bentuk indeks macam mana? Okay. Ignore log yang dalam kurungan. Buat yang di luar kurungan dahulu always. Di luar kurungan ada asas 27. Ini bagaikan this log 2M, bagaikan nilai P tadi. This 1/3 bagaikan nilai N. So, ubah this one first. Yang P, kita salin balik. That means log 2M salin balik. So, 27 yang mana merupakan asas will become power of 1/3. So, 27 power 1/3. So, 27 power 1/3, you can use calculator. Power 1/3 means cube root 3. Alright, so square root is it. Square root 3. Okay, 27 square root 3. So, bila punca kuasa 3 bagi 27, you akan dapat jawapan sebagai 3. So, log 2M, 3. So, sekarang apa perlu kita buat? Buat sekali lagi penukaran log kepada indeks kali yang kedua pula. So, now with the base, 2. Asas, 2. 2 you bawa ke sebelah kanan, jadi 2 kuasa 3. Tinggal M. So, M sama dengan 2 kuasa 3. Okay, 2 kuasa 3 boleh guna kalkulator lah. 2 power 3, 8 lah. Okay, M sama dengan 8.
Let's go.